Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Syahmi bin Muhammad daripada Departemen DKI. Saya pula Ibrahim Adham bin Husaini Azrin daripada Departemen DKI juga. Nama saya Muhammad Anwar bin Bahrin dari Departemen DKI. Nama saya Muhammad Amin Farhan Bisabri daripada Departemen DKI. Okay, pada hari ini kami akan membentangkan tentang elemen-elemen dalam proses penyucian jiwa. Yang pertama ialah abstrak. Akidah bermaksud kepercayaan atau keyakinan atau keimanan yang jelas, yang murni, hanif dan tidak mudah tergugat, tidak mudah terpengaruh, lalu terjejas, terus tidak mudah terurai angkara pengaruh mana-mana pun, sama ada dari dalam atau dari luar diri seseorang. Melalui beberapa kajian yang telah kami lakukan, kami mendapati bahawa banyak umat Islam yang pada hari ini tidak solat, tidak membayar zakat, tidak menunaikan haji walaupun mereka mampu dan sebagainya. Ini merupakan salah satu tanda kematian hati atau hitamnya hati. Dengan bantuan dan dorongan daripada pensyarah kami, iaitu Puan Faridah Hanim binti Muhammad Daud, kami telah menyelesaikan kajian ini. Menggunakan buku-buku ilmiah dari perpustakaan kami dan rujukan dari internet, kami dapat mencari dan mengemukakan beberapa elemen dalam proses penyucian jiwa. Yang kemudian yang seterusnya adalah objektif. Kajian kes dijalankan bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Objektif ini adalah seperti berikut. 1. Mengenal pasti punca-punca matinya hati. Yang kedua, menyatakan cara-cara bagi membersihkan hati yang mati. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan kepada saudara Syahmi untuk meneruskan lagi pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih kepada saudara Amin. Seterusnya saya akan menyambung tentang elemen-elemen penyucian jiwa. Pengenalan. Jiwa atau al-naf ini akan mendorong seseorang kepada kebaikan dan keburukan. Ia juga dapat membimbing kepada kebenaran dan juga dapat mencela apabila seseorang itu melakukan kejahatan. Ini menunjukkan al-naf sangat mempengaruhi cara berfikir dan tingkah laku seseorang itu. Namun jiwa juga boleh menjadi rosak, gelap, hitam dan busuk jika tidak dijaga, dibiarkan dan terdidik dengan dosa. Apatah lagi terbiasa dengan kejahatan. Jadi jiwa haruslah dijaga serta dididik dengan keimanan dan kebaikan supaya terbentuknya jiwa yang bersih dan bernilai. Bertepatan dengan firman Allah bermaksud, sebenarnya ayat-ayat kami tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka sudah diselaputi kotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Surah Al-Mutaffifin, ayat ke-14. Seterusnya saya akan menyerahkan pensyarahan ini kepada saudara Baim. Okey, terima kasih kepada saudara Syahmi. Saya pula akan menyambung pembentangan dengan apakah proses penyucian jiwa. Proses penyucian jiwa itu adalah proses membersihkan hati daripada segala dosa dan maksiat atau lebih dikenali sebagai taubat. Proses ini perlu dilakukan bagi menghapuskan kekotoran hati akibat daripada dosa yang kita lakukan secara sedar maupun tidak sedar. Antara contoh proses penyucian jiwa ialah taubat, sabar dan berdoa serta berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa nafsin wa ma sawaha fahalhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Bermaksud, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu perilaku kejahatan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntung orang yang mencikannya dan sungguh merugikan orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams, surah ke-91 ayat 7 hingga 10. Seterusnya saya akan memberikan kepada saudara Aiman untuk menyambungkan pembentangan.
Terima kasih kepada saudara Baim atas penyampaian itu tadi. Saya akan membentangkan mengenai elemen-elemen dalam penyucian jiwa. Poin yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon ampun atas segala dosa yang dilakukan dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Poin yang kedua, sabar. Sabar dalam ujian yang diberikan dan tepuhinya dengan jiwa yang sentiasa bertakwa akan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Poin yang ketiga, berdoa dan berharap kepada Allah. Bergantung dengan pertolongan Allah bukan pada perkara syirik dan tahyul seperti memuja dan meminta bantuan dari makhluk lain selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kaedah kajian. Kami menggunakan kemudahan internet untuk mencari laman sesawang berkaitan elemen-elemen penyucian jiwa. Seterusnya, kami juga pergi ke perpustakaan untuk mencari maklumat berdasarkan kajian yang sedang kami lakukan. Buku-buku yang kami dapati di perpustakaan ialah Tafsir Al-Munir Juz Amma dan Al-Quran Al-Karim. Penulis bagi buku Tafsir Al-Munir Juz Amma adalah Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Kaedah yang terakhir, kami mendapatkan bimbingan dari pensyarah kami iaitu Ustazah Faridah Hanim binti Muhammad Daud dalam melaksanakan tugasan kajian yang telah diberikan. Seterusnya, saya beri kepada saudara Amin untuk pembentangan yang seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan mengamalkan penyucian jiwa. Kesan yang pertama ialah hati menjadi bersih dan takut untuk melakukan hal keburukan. Sebagai contoh, untuk meninggalkan ibadah dan sentiasa mengamalkan dalam kehidupan seharian. Kesan yang kedua ialah hidup menjadi lebih tenang dan harmoni. Kerana sifat di dalam jiwa seseorang tersebut telah bersih dan suci dan dapat membezakan sama ada perkara yang ia lakukan benar atau salah. Yang kesan yang ketiga, dapat mengelakkan diri daripada melakukan kejahatan. Sebagai contoh, ingin melakukan perkara yang tidak baik seperti mencuri, rasuah dan perkara buruk yang lain. Setelah itu, baru merasai perkara yang ingin dilakukan tersebut adalah perkara yang tidak baik dan boleh mendatangkan kemungkaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada saudara Syahmi untuk meneruskan lagi pembentangan ini. Terima kasih kepada saudara Amil. Seterusnya, akibat tidak menyucikan jiwa. Jauh daripada Al-Quran. Hati yang telah hitam tidak akan tersentuh atau terpengaruh dengan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan berpaling daripadanya. Berbeza dengan orang beriman, hati mereka akan bergetar jika mendengar atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Poin yang kedua, tidak gelisah saat tidak meninggalkan ibadah. Hati yang mati adalah tidak merasa gelisah jika tidak melakukan apa-apa ibadah, bahkan tidak menyesal dengan kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, meninggalkan solat tanpa rasa bersalah. Jika tinggalkan solat walaupun sekali sahaja, dosanya sangat besar. Sedikit demi sedikit cahaya keimanan akan ditarik sehinggalah seseorang itu tidak berasa bersalah apabila meninggalkan solat. Apatah lagi jika meninggalkan solat banyak kali. Sudah pasti semakin berganda dosa yang diterima. Poin yang keempat, tetap tenang walaupun melakukan dosa. Hati yang gelap akan tenang melakukan dosa kerana hatinya ditutup. Dengan itu mereka tidak merasa bersalah apabila melakukan kesalahan lagi. Bahkan tetap merasa tenang tanpa gusar kerana sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang itu. Seterusnya saya akan memberi kepada saudara Baim. Terima kasih kepada Saudara Syahmi dan saya akan menyambung pembentangan dengan cadangan atau sumbangan terhadap masyarakat. Yang pertama, melalui kajian yang telah kami lakukan ini, kami mengumpulkan beberapa cadangan dan sumbangan yang boleh masyarakat ikuti. Untuk membersihkan hati yang hitam ini, setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Ia mengutip sabda Nabi SAW, sesungguhnya hati itu boleh menjadi hitam dan sesungguhnya pembersih hati tersebut adalah pembaca yang membaca Al-Quran, mengingati mati dan menghadiri majlis zikir. Seterusnya, Al-Quran adalah kalamullah
Dalam Al-Quran, misalnya disebutkan bahawa ia adalah ubat bagi penyakit hati dan fizik. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi ubat ataupun penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-82. Semakin seseorang banyak membaca Al-Quran lalu mengamalkannya dalam kehidupan, titik hitam di hatinya akan semakin berkurang dan hilang. Kemudian, mengingati mati juga boleh membersihkan titik hitam di hati. Nabi SAW mengatakan, perbanyakkanlah mengingati mati kerana sesungguhnya mengingati mati itu dapat menghilangkan dosa-dosa dan menjadikannya zuhud terhadap dunia. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Dengan mengingati mati, seseorang akan menyedari dirinya, mengingati dosanya, lalu berusaha memperbaiki dirinya menjadi orang yang lebih baik. Dan akhir sekali, mengakhiri majlis zikir juga dapat membersihkan titik hitam di hati. Dalam hadis disebutkan bahawa malaikat berkeliling mencari majlis zikir. Ketika menemukannya, ia memanggil malaikat lainnya untuk ikut dalam majlis tersebut dan mendoakan orang-orang di situ. Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya berkata kepada para malaikat itu, "Persaksikanlah oleh kalian bahawasanya aku telah mengampuni mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah terus mengampuni dosa mereka dan membersihkan hatinya. Seterusnya saya akan memberikan pembentangan kepada Aiman. Terima kasih Saudara Baim atas pembentangan itu tadi. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai pengajaran dan proses penyucian jiwa yang kita perolehi. Kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selagi masih diberikan peluang untuk meneruskan kehidupan agar mendapat ketenangan dan keberkatan darinya. Kita hendaklah sentiasa bersabar dalam hidup apabila diberikan ujian supaya tidak mempersoalkan segala ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga perlulah muhasabahkan diri supaya tidak terpesong dengan apa yang dituntut dalam ajaran Islam dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mestilah berdoa dan bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tiada Tuhan yang layak disembah selain Dia. Rumusan yang kami dapat daripada kajian kes ini, kami dapat mengenal pasti punca-punca matinya hati dan menyatakan cara-cara bagi membersihkan hati yang mati. Kami juga dapat menghubungkan jalinkan maklumat berkaitan akidah dan akhlak sebagai seorang Muslim. Jadi jelaslah terdapat banyak cara untuk seorang Muslim itu menyucikan jiwa mereka. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.